Tajuk PLC kami adalah penggunaan prakelas dan kotak pengiraan melalui worksheet dalam Continuous Random Variable. Continuous Random Variable adalah subtopik 8.2 bagi topik Random Variable. Topik ini diuji dalam PSPM dan antara topik yang menyumbang markah yang banyak. Terdapat minimum 3 soalan daripada 10 soalan yang bakal ditanya dalam peperiksaan sebenar. Latar belakang. CRV adalah topik yang digeruni oleh pelajar. Laporan kerja calon, pelajar sukar untuk mendapatkan markah penuh bagi soalan daripada subtopik ini. Daripada temu bual, pelajar tidak yakin mengkamirkan fungsi yang diberikan. Pelajar akui bahawa asas kalkulus dalam pengamiran adalah sangat lemah. Kesan. Kegagalan menjawab soalan. Pelajar tidak dapat mengkamirkan dengan baik fungsi yang diberi selain gagal mengungkapkan dalam bentuk cumulative distribution function atau sebaliknya. Refleksi pensyarah. Sebahagian pelajar jurusan Sains Hayat, SDS, semester 2, Kolej Matrikulasi Kelantan mengalami kesulitan dalam menukar probability density function kepada cumulative distribution function atau sebaliknya. Terbentuknya kumpulan untuk membincangkan teknik dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh pensyarah. Hasil perbincangan menunjukkan perlunya satu kaedah pembelajaran yang menarik minat dan berfokus untuk membantu pelajar memahami subtopik tersebut serta mengurangkan kesalahan dalam pengiraan. Relevan dengan saranan bahawa guru harus bijak memilih pendekatan pengajaran yang sesuai bagi membantu pelajar memahami isi kandungan pembelajaran Arba et Al. 2017, Idris 2005. Temu bual pelajar, temu bual dengan 14 pelajar kelas H5T4 menghasilkan beberapa dapatan penting. Sebahagian pelajar mengalami kegerunan atau trauma terhadap soalan yang melibatkan pengamiran, terutama dalam integrasi. Terdapat juga pelajar yang menghadapi kesulitan dalam menukar probability density function kepada cumulative distribution function. Beberapa pelajar mengakui kelemahan asas dalam pengamiran menyebabkan mereka gagal menjawab soalan yang menunjukkan perlunya pemahaman asas yang kukuh dalam topik pengamiran. Berdasarkan dapatan ini, perlu diidentifikasi strategi yang sesuai untuk membantu pelajar memahami topik tersebut. Masalah ini, jika tidak diselesaikan, dapat menyebabkan kurangnya minat pelajar dan ketidakmampuan mereka untuk menjawab soalan peperiksaan yang penting. Oleh itu, pendidik perlu bijak dan kreatif dalam merancang kaedah pengajaran yang menarik minat pelajar serta membantu mereka mengatasi kesulitan dalam topik ini. Omar, 2016. Objektif umum. Berkongsi kaedah penyampaian yang digunakan dalam tutorial. Objektif khusus. Membantu pelajar untuk memahami subtopik continuous random variable dan menguasai asas pengamiran. Alat kolaboratif. Teacher sharing session, show, tell, share. Perkongsian kaedah dalam menukarkan probability density function kepada cumulative distribution function atau sebaliknya bagi topik random variable. Ini adalah strategi dan kaedah yang digunakan. Tempoh masa adalah seperti berikut. Kumpulan fokus. Kumpulan sasaran melibatkan seramai 14 orang pelajar jurusan Sains Hayat dari kelas tutorial H5T4 yang mengambil kursus matematik SM025, program sistem 2 semester, semester 2, sesi 23-24, Kolej Matrikulasi Kelantan. Ini adalah kitaran 1, dilaksanakan pada 4 Mac 2024. Seterusnya, kitaran 2 dilaksanakan pada 8 April 2024. Dan kitaran 3 dilaksanakan pada 15 April 2024. Berikut adalah impak kepada PDPC. Pertama, penggunaan lembaran kerja
memberi impak positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan meningkatkan keterlibatan aktif pelajar dalam perbincangan kumpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan lembaran kerja membantu pensyarah menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran secara lebih efektif, sementara pelajar lebih bersedia dengan persediaan sebelum sesi pembelajaran. Dari segi impak terhadap pelajar, terdapat peningkatan pencapaian matematik untuk subtopik yang dibahas yang dapat dilihat melalui perbezaan markah ujian sebelum dan selepas. Melalui amalan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, anggota kumpulan merasakan manfaat dari penggunaan alat kolaboratif dalam komuniti pembelajaran profesional PLC untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. Akhir sekali, aktiviti perkongsian masalah dan strategi antara ahli kumpulan menghasilkan kaedah penyampaian proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Kekuatan alat kolaboratif. Kekuatan penggunaan worksheet ini. Pertama, ianya murah, tidak memerlukan kos tambahan kerana ianya adalah melalui cetakan kertas dan imbas kod QR. Seterusnya, ia menyenangkan kedua-dua belah pihak dalam melaksanakan PDPC sama ada kepada pensyarah ataupun pelajar. Juga, ia melatih pelajar agar bertanggungjawab dalam pembelajaran kendiri. Berikut adalah kelemahan alat kolaboratif. Antara cadangan penambahbaikan adalah meluaskan worksheet bagi subtopik 8.1 Discrete Random Variables kerana pelajar tidak dapat menguasainya dengan baik bersama subtopik 8.2. Seterusnya, fasilitator yang dilantik perlu mendapat latihan tambahan sebelum kelas untuk meningkatkan kecekapan mereka. Ini akan memastikan bahawa fasilitator lebih bersedia dalam memimpin perbincangan kumpulan dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi pelajar. Secara keseluruhan, penggunaan worksheet ini dapat meningkatkan penyampaian yang lebih efektif bagi subtopik Continuous Random Variables oleh pensyarah. Selain itu, penggunaan worksheet ini juga membantu pelajar memahami subtopik yang diajar dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik random variables.